pertama kita akan go through di dalam sesi ini adalah zaman Rasulullah, zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan zaman Mujtahidin. Tapi anda faham zaman Mujtahidin ni banyak sangat konten dia, jadi kita akan stop sebelum masuknya faktor terjadinya mazhab, dan kita akan sambung di session yang akan datang from sebab-sebab munculnya mazhab, kemudian pergi kepada zaman taklid, sama barang fiqh, dan kemudian riwayat expression kita akan go through lah. Anda kalau tak nampak boleh saja kecil sangat tak? Kalau kecil sangat, antum ada slides yang dah di-send di Google Drive, boleh just refer to that, okay? Tapi yang pertama adalah ni merupakan timeline dia bagi period-period. Anda rasa macam kecil sangat, kejap. Kemudian kita pergi kepada yang pertama, ini merupakan timeline bagi zaman-zaman yang kita akan go through pada hari ini. Jadi yang pertama, yang nak bukan itu merupakan keistimewaan ataupun zaman itu dikenali sebagai apa. Jadi zaman Rasulullah SAW ini merupakan zaman yang mana dikenali sebagai zaman pembentukan ataupun pertumbuhan fiqh serta penyusunannya. Dan kemudian kita akan pergi kepada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Di sinilah bermulanya zaman terbukanya pintu ijtihad dan zaman penafsiran dan penghuraian. Kemudian kita pergi kepada zaman Mujtahidin. Kenapa ana dividekan zaman Mujtahidin ni kepada zaman tabi'in dan juga zaman tabi'in? Kerana ana rasa ada beberapa perkara yang terjadi di zaman tabi'in yang tidak terjadi pada zaman tabi'in. Begitu juga di zaman tabi'in ada beberapa perkara yang tidak terjadi di zaman tabi'in. Kalau kita ingin rumuskan everything itu zaman Mujtahidin, begitu banyak kontender dan dia tak in-depth mengikut kepada zaman. Jadi kalau antum revise, it's better untuk antum dividekan kepada zaman tabi'in dan juga zaman tabi'in. Jadi apakah zaman Mujtahidin ini dikenali sebagai zaman the golden era of Islam, iaitu zaman kegemilangan perundangan Islam. Okay. Jadi untuk period pertama iaitu zaman Rasulullah, apakah perkara-perkara yang antum harus make sure yang antum dah faham betul-betul? Yang pertama adalah perundangan di zaman Mekah dan di Madinah, dan kemudian siapakah yang memegang kuasa perundangan dan antara metod-metod perundangan yang digunakan, dan juga sumber-sumber ini ada dua, iaitu Al-Quran dan Ijtihad. Dan yang keempat merupakan dasar pembentukan undang-undang Islam yang hanya isinya ada di Rasulullah, dan konsep nasakh. Konsep nasakh ni Ana tak includekan dalam slides kerana seperti mana Ana katakan tadi, nasakh ni antum dah pelajari dalam ulum Al-Quran. Jadi kita boleh skip untuk revision SPI ni lah. Dan kemudian keistimewaan. Setiap zaman antum jangan tinggalkan keistimewaan, kerana keistimewaan ni bertindak sebagai overview and the conclusion for everything yang berlaku pada zaman itu. Jadi it's a good chapter untuk jangan antum skip lah keistimewaan ni. Jadi yang seterusnya, bila kita katakan dengan ciri-ciri, apa yang patut kita includekan ketika ditanya tentang ciri-ciri? Yang pertama adalah tempoh. Ketika yang mana zaman itu bermula dan berakhir bila. Dan kedua adalah siapa yang memegang kuasa perundangan. Dan ketiga adalah masadir, apakah sumber-sumber hukum pada zaman itu. Dan yang keempatnya, Ana katakan tadi, iaitu keistimewaan. Apakah zaman itu dikenali dengan, dan ada a few points antum boleh include, ataupun zaman dikenali dengan yang antum yang Ana bold tadi dalam timeline. Yang pertama adalah tempoh perundangan. Tempoh perundangan ini dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama adalah perundangan di Mekah. Jadi perundangan di Mekah ini tempoh dia lebih kurang dalam 12 tahun. Antum tak perlu hafal 12 tahun, 3 bulan, 15 hari dan sebagainya. Boleh sahaja kata lebih kurang dalam 12 tahun. Dan kemudian important untuk antum include keadaan sebelum perutusan baginda. Kenapa kita kena includekan keadaan Arab Jahiliyah? Kerana memahami keadaan Arab Jahiliyah ni bertindak sebagai wahana untuk kita faham bagaimana Islam itu datang membawa satu perubahan yang sangat drastik dan sangat
signifikan. Jadi sekiranya kita tidak memahami keadaan sebelumnya, bagaimana kita ingin menghargai keadaan selepasnya. Contohnya seperti antum masuk rumah yang sangat cantik, yang Masya Allah. Kalau antum tak tahu keadaan sebelum renovation tu, rumah tu sangat buruk, sangat kotor, adakah antum akan menghargai rumah yang cantik sekarang? Tentunya tidak kan. Jadi kita kena faham keadaan Arab Jahiliah sebelum Islam datang, mereka tinggal dalam keadaan kejahilan, kegelapan. Mereka melakukan banyak sangat kemungkaran kerana kebebasan mereka daripada peraturan. Mereka tidak mengikatkan diri kepada agama kerana itu seakan menyekat kebebasan yang mereka ada. Dan kemudian moral perilaku mereka sangat rosak. Antara tradisi Arab Jahiliah yang mana antum ketahui adalah mereka suka untuk, bukan mereka suka, memang sudah menjadi aib bagi mereka untuk melahirkan anak perempuan. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka menanam secara hidup-hidup. Jadi keadaan sosial Arab Jahiliah ini yang mana mereka sangat bergantung kepada kuasa pengaruh, yang mana kuasa ketua kabilah ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan mereka seharian. Jadi Islam ini datang dalam keadaan membawa mereka menjadi umat yang lebih bermaruah dan untuk membawa mereka kepada akidah yang lebih lurus. Jadi dakwah Rasulullah SAW terbagi kepada dua. Yang pertama adalah secara sembunyi. Secara sembunyi ini berlangsung selama lebih kurang 3 tahun yang berpusat di rumah Arqam ibn Abu Arqam, yang mana mereka yang memeluk agama Islam ini merupakan orang yang dekat dengan Rasulullah. Contohnya kaum kerabat. Mereka dikenali sebagai sabiqun al-awwalin, iaitu yang pertama-tama sekali memeluk agama Islam. Contohnya Khadijah, Ali bin Talib dan sebagainya. Dan ayat Al-Quran berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan kemudian period yang kedua adalah dakwah secara terang. Ketika selepas berakhirnya 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara interaktif personal, kita masuk pula kepada dakwah secara terang-terangan. Yang mana dakwah secara terang-terangan ni diambil oleh Rasulullah pertama adalah untuk mengundang Bani Abdul Muttalib ke rumahnya untuk menjelaskan bahawa dia merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua adalah Rasulullah SAW yang mana anda rasa antum semua dah tahu, Rasulullah telah pergi ke atas bukit As-Safa dan beritahu kepada akan bukit ini, adakah antum akan percaya? Dan mereka berkata, kami tidak pernah mendapati Rasulullah SAW pernah tipu. Dan selepas tu pula Rasulullah mengumumkan bahawa dia merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ mulalah mendapat hinaan, celaan daripada orang musyrikin Mekah. Jadi apa antara dasar-dasar bagi pemidah berbentuk amalia, kerana ia membawa prinsip ketauhidan dan membuang segala taklid yang mereka telah ikut daripada zaman ke zaman yang lalu, dan untuk memastikan bahawa mereka di landasan akidah yang sebenarnya. Jadi tidak ada yang berbentuk amalia, contohnya hukum muamalat dan sebagainya. Itu Rasulullah SAW mendahului memastikan bahawa orang musyrikin Mekah ini berakidah lurus dan sebagainya. Dan apakah pendekatan yang Rasulullah SAW mengambil dalam dakwah adalah secara lemah lembut. Kerana sekiranya kita ingin menukar satu kaum yang telah sudah lali dengan kekufuran mereka, untuk membuang segala kekufuran ini, kita tidak boleh mendatangi mereka dalam keadaan kekerasan. Maka sekiranya kita mendatangi mereka dalam keadaan kekerasan, apa yang akan terjadi? Mereka akan berpaling daripada ajaran Islam. Jadi apakah yang berlaku pada perundangan di Mekah ini? Rasulullah SAW mendapat tentangan daripada orang kafir dari segi siksaan, sekatan ekonomi dan sebagainya. Kenapa? Bila kita tanya kenapakah orang musyrikin Mekah ini tidak memeluk agama Islam, kerana ada beberapa sebab. Antaranya adalah kerana sebahagian besar daripada pendapatan mereka itu adalah bersumberkan daripada jualan berhala. Sekiranya agama Islam itu melarang menyembah berhala, maka
sebahagian besar daripada ekonomi mereka akan terputus. Antaranya juga kerana Islam menganjurkan penyamaan taraf antara semua kaum muslim kecuali mereka yang bertakwa. Jadi di sini persamaan taraf antara yang berpengaruh dengan hamba sahaya itu satu ideologi yang mereka tidak dapat terima. Dan orang Islam yang memeluk agama Islam pada di Mekah ini merupakan golongan minoriti, antaranya adalah golongan hamba sahaya yang mereka yang lemah. Kemudian kita pergi pada perundangan di Madinah. Perundangan di Madinah ini mengambil masa lebih kurang lebih dalam 10 tahun, iaitu 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari. Apakah perkara-perkara yang terjadi di Madinah ini pula? Setelah mendapat tentangan daripada orang kaum Quraisy, musyrikin Mekah, maka Rasulullah menghadapi satu cabaran yang baru, iaitu berhadapan dengan lapisan masyarakat yang lebih luas, iaitu golongan Yahudi, Nasrani, dan muncul pula golongan yang baru iaitu dinamakan sebagai golongan munafik. Jadi di sini apabila kita hidup dalam lapisan masyarakat yang berbeza, timbullah keperluan untuk kita menyusun perundangan Islam, membentuk hukum-hukum agar kita dapat hidup secara bermasyarakat. Jadi wahyu yang diturunkan di perundangan di Madinah ini lebih kepada amaliyah, yang mana ada banyak pecahannya lah, seperti hukum muamalat, munakahat, hukum kehakiman, kenegaraan dan sebagainya. Jadi ini secara rumusannya wahyu itu diturunkan secara berunsur-unsur. Yang pertama adalah untuk menjawab pertanyaan. Ini kita dapat lihat dari segi bentuk ayat yang dimulakan dengan yas'alunaka anil contohnya anil mahidi. Ataupun yang kedua adalah untuk menerangkan hukum yang berlaku. Dan di sini kita dapat lihat secara overview lah, sumber perundangannya ada Al-Quran, hadis, yang mana di Madinah ni berlaku nasikh dan mansukh, dan ayatnya tu sentiasa turun selagi mana Rasulullah SAW masih adalah. Jadi orang Islam yang ada di Mekah ini, mereka digelar sebagai satu umat yang mana mereka mempunyai bentuk perundangan secara politik. Mereka sudah menjadi satu umat yang besar yang berpusat di Madinah. Yang mana terjadinya penaklukan kota Mekah seperti mana ayat Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Jadi kalau kita lihat perundangan di Madinah ini, apakah antara ni secara Ana sidetrack sikit lah. Apakah antara strategi perundangan yang Rasulullah SAW gunakan ketika di Madinah, antaranya adalah untuk melakukan kalau antum ingat piagam Madinah, iaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi untuk hidup secara bebas, yang mana Rasulullah SAW sebagai ketua perundangan untuk semua, tak kira agama, bangsa, dari segi politik, militeri dan sebagainya. Semuanya merupakan di dalam kuasa Rasulullah SAW. Yang kedua adalah untuk membangunkan sosial dan perundangan. Yang mana Islam itu bukan saja agama. Islam itu juga mengatur hukum-hukum negara dengan meletakkan dasar-dasar yang tertentu untuk masyarakat baru ini, iaitu masyarakat Islam di bukan masyarakat Islam saja, masyarakat di Madinah. Jadi kita lihat di sini ada beberapa soalan TYS yang pernah bertanyakan tentang perundangan di Mekah dan Madinah. Yang mana Ana takkan go through sekarang, kita akan go through pada sesi akan datang lah. Tetapi kalau Ana just quickly buat soalan yang pertama adalah membincangkan tentang perundangan Islam di Mekah. Apabila kita lihat konten tadi kan, konten tadi tak begitu banyak. Jadi bagaimana kita nak expand konten ini sehingga dia boleh menjadi 20 markah. Jadi di sini kita boleh huraikan dengan lebih lanjut tentang apakah dasar-dasar perundangan yang ada, yang mana kita katakan tadi dia memberi tumpuan kepada tauhid, memperbetulkan akidah dan menghilangkan ideologi mereka untuk bertaklid kepada nenek moyang dan sebagainya lah. Kita boleh huraikan dengan lebih dan kita boleh kata siapakah yang apakah bentuk-bentuk ayat yang diturunkan dan bentuk dakwah bagaimana secara berlemah lembut dan sebagainya, dan tempoh dia kita ada perundangan secara sembunyi-sembunyi dan perundangan secara terang-terang. Bila kita huraikan dan kita elaborate all this concept, insyaAllah dia akan memadai untuk soalan essay 20 markah.
Kemudian kita pergi kepada pemegang kuasa perundangan. Siapakah yang bertindak sebagai qadi, sebagai mufti, sebagai muhtasib. Muhtasib itu kira yang memeriksa perkara berkaitan dengan masyarakat. Siapakah yang memegang? Tentunya Rasulullah SAW. Maka apakah tanggungjawab sebagai seorang pemegang kuasa perundangan adalah yang pertama untuk menetapkan hukum, kemudian untuk menjadi seorang hakim dan melaksanakan hukuman tersebut. Tetapi ini merupakan secara zahirnya. Tapi secara hakikinya tetap Allah SWT merupakan pengubah hukum yang sebenarnya, yang mana tidak ada seseorang yang dapat membentuk satu hukum itu kecuali Allah SWT. Jadi perundangan ini dijalankan dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah sekiranya diturunkan ayat ataupun beberapa ayat berdasarkan kepada wahyu ilahi yang kita akan lihat nanti. Wahyu ilahi ni ada dua. Yang pertama is matlu dan ghair matlu. Apa maksud matlu? Matlu itu bererti setiap kata-kata itu berasal daripada Allah SWT, yang mana Rasulullah SAW tidak mengubah sebarang kata. Jadi wahyu matlu ini adalah yang kita namakan sebagai Al-Quran. Dan ghairu matlu adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kemudian perundangan ini juga berhasil daripada ijtihad. Ijtihad ini berdasarkan daripada penelitian, akal fikiran Rasulullah dan sebagainya. Kita akan lihat in-depth dalam slide akan datang. Jadi kemudian kita pergi kepada metodologi. Metodologi, apa maksud metodologi? Adalah antara antara metod-metod perundangan itu dilaksanakan. Jadi yang pertama adalah paling penting sekali, Rasulullah SAW akan menunggu wahyu daripada Allah SWT untuk menetapkan hukum bagi satu peristiwa itu. Contohnya kita boleh lihat ketika isteri baginda SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina dengan seorang sahabat, maka di sini Rasulullah telah menunggu wahyu daripada Allah SWT, maka turunlah ayat ini. Kemudian sekiranya tidak ada sebarang ayat yang diturunkan, maka Rasulullah akan mengambil ini sebagai sebuah keizinan untuk berijtihad. Jadi keizinan untuk berijtihad ni bagaimana Rasulullah menjalankan ijtihad itu, antaranya mungkin Rasulullah bermusyawarah, berbincang dengan para sahabat, iaitu kibarus sahabat seperti Umar, Abu Bakar. Contohnya yang paling popular adalah rasa tawanan perang ketika habisnya perang pertama di dalam sejarah Islam, iaitu perang Badar. Maka di sini tidak pernah ada hukum ataupun sebarang ayat yang menjelaskan tentang apakah yang patut dilakukan tentang tawanan perang. Jadi di sini Rasulullah mengambil itu sebagai sebuah keizinan untuk berijtihad dan menggunakan akal fikiran. Tetapi yang kita lihat dalam kisah ni, apa yang terjadi, sekiranya ijtihad Rasulullah SAW tidak tepat, bukan anda katakan salah, tetapi ia kurang tepat seperti mana yang Allah SWT berkehendak, maka Allah akan menurunkan ayat untuk memperbetulkan ijtihad Rasulullah SAW. Dan kemudian metod yang ketiga untuk menetapkan hukum adalah untuk berbentuk amaliyah, iaitu Rasulullah menyuruh sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah seperti mana engkau melihat baginda solat. Jadi di situ hukumnya berbentuk amaliyah, praktikal. Dan kemudian keempat adalah mengikrarkan. Rasulullah SAW tidak akan membiarkan sebarang kemungkaran untuk berlaku di hadapannya, kecuali Rasulullah akan menegah dan mencegah. Jadi sekiranya Rasulullah tidak berkata apa-apa, itu memberi kita menunjukkan bahawa hukum tu harus, dan Rasulullah ikrar dan membenarkan perkara itu terjadi. Kemudian kita pergi kepada masadirul fiqh. Apakah masadirul fiqh pada zaman Rasulullah? Dan kalau antum lihat dalam notes ana, personally ana suka letak Arab sebelah daripada Melayu. Kerana kadang-kadang, terutama sekali bukan untuk SPL lah, ana rasa lebih kepada untuk subjek seperti usul fiqh, yang mana kadang-kadang penjelasan dia itu sangat mudah, tetapi dalam bahasa Melayu apabila ditukarkan dalam bahasa Melayu, dia jadi macam confusing. Jadi kadang-kadang kalau ini dapat membantu antum, dibolehkan. Tapi sekiranya tidak, boleh avoid lah. Tapi untuk ana, ia lebih mudah untuk ana letak dalam bahasa Arab. Okey,
Jadi sumber perundangan. Yang pertama adalah Al-Quran ataupun yang anda katakan tadi, wahyu al-maktub. Dalam setiap zaman, Al-Quran merupakan sumber utama dan panduan yang utama dalam setiap zaman. Tak kisah zaman Rasulullah, zaman sahabat. Memang perlu kita rujuk kepada Al-Quran sebelum kita rujuk kepada sumber-sumber yang lain. Jadi Al-Quran ini seperti mana yang kita tahu, dia diturunkan dalam keadaan mengandungi matlamat umum syariat dan kaedah kuliah. Apakah maksudnya matlamat umum syariat ataupun kita katakan maqasid asy-syariah, iaitu untuk menjaga 5, iaitu untuk menjaga keturunan, agama, diri, akal fikiran kita dan juga harta. Kelima-lima ini merupakan apa yang terkandung di dalam ayat Quran ataupun sebarang hukum adalah untuk memastikan kita pelihara kelima-lima ini. Ini dinamakan matlamat umum syariat. Ataupun kita dia ayat-ayat Quran ini juga mengandungi kaedah kuliah. Apakah kaedah kuliah? Kaedah kuliah ni sebenarnya merupakan kalau kita katakan in other ways adalah the product of apabila ahli fiqh menilai nas-nas di dalam Al-Quran, mendapati bahawa nas-nas Al-Quran ini bila kita ekstrak hukum dia, ia membawa kepada sesuatu conclusion. So dia merupakan macam pokok yang dari situ bercabangnya furuk-furuk ataupun ranting-ranting. Contoh saya berikan kaedah kuliah adalah di dalam setiap kesukaran akan ada kesenangan. Macam mana ahli fiqh derive this conclusion ataupun derive this kaedah kuliah adalah dengan meneliti nas-nas di dalam Al-Quran. Contohnya yang kita boleh lihat, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang mana Allah sentiasa berkehendak memberi kita kemudahan dalam setiap kesukaran. Jadi di sini kita boleh extract conclusion. Jadi conclusion itulah yang mana akan disandarkan untuk membuat sebarang hukum-hukum di zaman ataupun bila-bila masa saja dari that conclusion. Okay. Jadi ada dua perkara yang kita perlu include dalam sumber Al-Quran ni. Yang pertama adalah penurunan Al-Quran secara berperingkat. Yang mana anda katakan tadi, sama ada untuk menjawab soalan, untuk menjelaskan satu masalah ataupun kadang-kadang ia diturunkan untuk untuk tanpa ada sebab. Seperti contohnya ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, akhlak, hanya sebagai peringatan kepada umat Islam tentang beberapa perkara basic yang sentiasa kita perlu diingati. Jadi kadang-kadang ayat itu diturunkan tanpa sebab. Jadi apakah hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat ini? Adalah yang utama sekali adalah untuk memudahkan kita untuk memahami, menghafal, beramal dengan hukum-hukum ini dan sebagainya. Dan ia juga untuk kita merealisasikan satu konsep ni, iaitu yang kita katakan konsep nasikh mansukh. Sekiranya ayat Al-Quran tu very static, very rigid, dia tak ada perubahan, dah turun, begitulah kita harus laksanakan. Maka ini akan menunjukkan bahawa perundangan Islam ni tidak mudah, sangat keras. Jadi kita adanya konsep nasikh mansukh dan penurunan Al-Quran secara berperingkat, jadi dia sesuai dengan pelaksanaan hukum berdasarkan capability umat pada zaman itu. Jadi kita go through tadi bentuk-bentuk penurunan dan kemudian kita pergi kepada sumber yang kedua. Sumber yang kedua selepas Al-Quran akan sentiasa merupakan hadis. Hadis merupakan sumber kedua pada setiap zaman. Tidak kisah zaman Rasulullah ke ataupun zaman tabi'in dan sebagainya, hadis akan sentiasa menjadi sumber kedua. Jadi hadis, sekiranya antum dah revise kan ni untuk dalam ulum hadis, hadis ini dari segi bahasa adalah bahru, dari segi istilah apa-apa saja yang diriwayatkan oleh oleh bahan ke ikrar ke sebagainya.